Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan video yang dibuat oleh Papa Gomo ni ya, yang mana menyatakan bahawa selepas 12 hari bulan ni ya, wakil-wakil rakyat ataupun ahli parlimen akan menarik sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim dan kerajaan akan runtuh. Jadi saya juga lihat dia memaki YB Menteri dengan mengatakan kepala bapa engkau kepada YB Fahmi Fadzil. Saya harap itu Fahmi Fadzil sendirilah ambil tindakan ataupun sebagainya kepada Papa Gomo ini. Jom kita tengok dulu video Papa Gomo ini. Tahulah, Tuan Mahathir sengaja kalahkan diri dia. Sebab apa? Kalau Tuan Mahathir menang tempoh hari, majoriti ahli parlimen akan pilih Tuan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim. Sebab dah terbukti dah, Anwar tak pernah ada numbers, tak pernah ada sokongan majoriti ahli parlimen pun. Jadi Tuan Mahathir kalahkan diri dia supaya bagi peluang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia angkatlah sekali orang macam kau ni badut. Jadi orang pun nampak lah, Papa Non pun mengaku, Fahmi Fadzil pun mengaku. Jadi eloklah tu. Kau dengan Anwar Ibrahim hari ni duduk dalam kabinet. Jadi orang dah nampak. Tuan Mahathir nak bagi rakyat tengok, inilah Anwar Ibrahim, cakap saja pandai. Hari ni kita menang, besok akan banyak turun kepala bapak kau Fahmi. Termasuklah kau Fahmi. Dan aku nak bagi tahu kau Fahmi, ni dah bulan Ogos. Tak lama, sikit je lagi. Lepas 12 bulan ni, kemenangan besar 6-0 Perikatan Nasional di 6 negeri ni, akan berlakulah perubahan di kerajaan pusat. Penarikan sokongan ahli parlimen kepada Anwar Ibrahim, dan engkau pun akan runtuh, jatuh, hilang Fahmi. Dan kita akan pastikan engkau akan menjadi orang yang pertama, menteri pertama yang disiasat dan dibawa ke muka pengadilan kerana salah guna kuasa yang kau lakukan waktu kau jadi menteri hari ini. Sebab itu hari kau ugut nak hantar duka kan, itu salah guna kuasa Fahmi. Laporan polis pun telah dibuat sebelum ini. Jadi Fahmi, get ready, stand by. Ingat, Anwar Ibrahim masuk penjara dulu salah guna kuasa tau. Masuk penjara tau. Jadi kau pun tak terkecuali kalau didapati bersalah besok. Dan bila masuk penjara besok, ingat, siapa jatuh jangan kutip Fahmi Jadi kepada semua, kita fokus 12 hari bulan ni, kita nak ajar dia orang ni. Ajar dia orang yang biadab dan kurang ajar ni. Terutama menteri ni, Fahmi Fadzil ni. Sangat menjengkelkan, geli lah. Kan? Aku tunggu dia masuk visi dengan aku, tak masuk visi dengan aku. Asyik dekat mak bedak je, penakut. Bacul, pondan. Assalamualaikum. Papa Gomo nak jadi orang politik, saya harap belajarlah politik. Janganlah menunjukkan diri kita tu kalau kita kurang cerdik, bertambah lagi kebodohan tu kan memalukan diri kita sendiri. Yang kamu ulas ini seolah-olah macam budak tadika. Politik bukan bermain dengan perkara-perkara yang memperbodohkan diri kita. Kerana politik ini perlu orang yang mempunyai karisma, yang mempunyai kebolehan dan memang pakar, dan kita ni boleh membawa suara rakyat. Kalau standard politik Papa Gomo seperti ini dalam untuk nak menunjukkan kepada anak-anak muda bahawa pengaruh dalam media sosial saja, maka pada saya jangan perbodohkan dirilah. Ulasan kamu ini sangat dangkal dan sangat memperbodohkan lah. Senang ceritanya. Tun sengaja kalah supaya dilihat oleh rakyat bahawa siapa ada Datuk Seri Ibrahim apabila menjadi Perdana Menteri. Dan kalau Tun bagi menang itu hari supaya semua wakil rakyat akan menyokong Tun. Ini satu hujah yang pada saya memperbodohkan diri kamu lah Papa Gomo. Rakyat dengar ya, anak-anak muda dengar ya, kamu adalah orang yang cari pengaruh dalam media yang pada saya tin kosong lah. Kita ni bukan macam tu lah Papa Gomo nak ke politik. Yang saya nak cerita ni ya, Tun kalah. Tun bukan berseorangan tau. Tun hari itu bersama komponen parti yang bernama GTA. Yang mana GTA itu sama juga macam Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Tapi GTA kalah habis tu. Dengan Tun sendiri pun hilang deposit. Dan ramai geng-geng GTA itu hilang deposit. Maka dari mana hujah yang mengatakan sengaja? Orang gila yang sengaja bertanding, lepas tu satu komponen partinya kalah habis. Ini satu kerja yang sangat-sangat gila dalam politik di mana-mana pun di dunia. Jadi Papa Gomo jangan buat lawak bodoh. Nampak sangat kebodohan sendiri. Itu yang saya nak beritahu. Dan isu kepala bapa kau kepada Fahmi Fadzil tu, saya harap Fahmi Fadzil lah, sebab dia YB Menteri dan dia juga ada sekolah berbanding dengan Papa Gomo ni yang saya rasa sebatas tu je lah. Papa Gomo punya sekolah dulu pun kena buang daripada polis, sempat berkhidmat 2 tahun. Papa Gomo sempat tak pakai pingat PPA waktu berkhidmat tu? Saya rasa tak sempat lah. Kesalahan jenayah juga tu Papa Gomo.
Jadi tak perlulah Papa Gomo nak pala bapakkan orang. Kau tu sebenarnya sudah awal-awal menunjukkan kamu tu tak boleh memimpin kerana kamu ada jenayah. Itu yang pertama juga, antara yang kedua lah yang saya lihat. Yang ketiga saya nak jawab Papa Gomo ni berkenaan dengan isu lepas 12 hari bulan ni akan menang 6-0 Perikatan Nasional dan akan berlaku penarikan ahli parlimen untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan akan tumbang lah. Dan di sini dia kata kerajaan akan runtuh. Ulasan saya berkenaan dengan isu ini mudah. Saya buat matematik yang senang kita rakyat faham. Mungkin Papa Gomo sendirilah yang bodoh, yang tak faham, dan dia sendiri mempertahankan kebodohan dia. Konon-konon dia hebat. Jadi analisa bukan begitu, analisa matematik dalam politik yang boleh rakyat faham Papa Gomo. Yang pertama daripada sisi ini saya nak beritahu dekat Papa Gomo, iaitu kerajaan hari ini terbentuk daripada ahli-ahli parlimen yang harus menyokong dengan menggunakan en blok, yang mana bebas bolehlah masuk sekali. Jadi dalam kerajaan yang ada hari ini ada 148 kursi. UMNO Barisan Nasional ada 30. Jadi saya pun tengah fikir daripada mana ahli parlimen yang dimaksudkan oleh Papa Gomo ni akan keluar dan menarik sokongan. Saya nak ambil dua komponen yang Papa Gomo ni nak mainkan. Yang pertama, satu komponen UMNO Barisan Nasional. Yang kedua, GPS Sarawak. Ini saja yang Papa Gomo ni nak fikir boleh ditarik untuk menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri dan Perikatan Nasional jadi kerajaan. Dua ni je komponen. Papa Gomo tentang Sarawak pun Papa Gomo tak tahu. Papa Gomo tak layak datang ke Sarawak. Kalau datang Sarawak pun kena kencing dengan budak-budak Sarawak. Saya nak beritahu kamu Papa Gomo. Tak payahlah. Jadi kerajaan negeri Sarawak pun tak benarkanlah Papa Gomo masuk Sarawak. Belum sampai airport pun kena patah balik lah. Kalau masuk pun kena penjara lah Papa Gomo sampai sana. Jadi dalam isu penarikan ahli parlimen, yang Papa Gomo ingat ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu dapat satu sokongan iaitu 115 kursi tau. Ini berbeza dulu dengan sekarang Papa Gomo, kena ingat. Yang pertama daripada segi ini tadi tu, dia UMNO tu ada 30 kursi, UMNO Barisan Nasional. Saya nak beritahu dekat Perikatan Nasional, beritahu kat Papa Gomo. Semua orang dalam Barisan Nasional tu setuju kan nak pergi masuk dalam Perikatan Nasional. Mungkin orang yang tidak suka dengan Zahid Hamidi tetapi masih dalam UMNO hari ini memang ada. Boleh saja mereka pergi. Kalaulah yang nak menarik sokongan daripada kerajaan hari ini perseorangan, boleh ke? Tak boleh. Dia kena en blok. Papa Gomo hujah itu Papa Gomo kena panjangkan biar rakyat faham. Boleh tak boleh Papa Gomo? Tak boleh Papa Gomo, en blok. Jika perseorangan boleh, tariklah, tarik sokongan terus buat pilihan raya kecil. Jadi saya percaya di situ pun tak akan berlaku. Siapa yang nak tarik sokongan? Hanya Zahid Hamidi dan Tok Mat. Jika orang-orang ini nak menarik sokongan daripada kerajaan, boleh. Tariklah orang UMNO, orang Barisan Nasional tariklah. Tapi saya rasa sebahagian yang dah jadi menteri dan Zahid Hamidi sendiri pun dapat jawatan menteri dan dua jawatan yang dia pegang, itu juga dengan Tok Mat. Saya rasa mereka tidak akan mengalihkan mereka punya sokongan daripada kerajaan yang ada hari ini. Bayangkanlah daripada 148, kalau dua orang ni Tok Mat, Ahmad Mazlan dan juga presidennya 3 orang, dah cukup. Dah cukup, tak payah tarik sokongan. Yang 27 tu tarik lah, tak apa. Umpamanya macam tu. Masih kuat. Kalau buang 30 UMNO Barisan Nasional, masih ada 118 kursi. Campur dengan 3 orang, 121 kursi. Adakah GPS nak melompat semena-menanya untuk nak menyokong kerajaan baru yang nak ditubuhkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jawapannya adalah tidak. Kenapa dia tidak? Sepanjang GPS berada dalam kerajaan mana-mana pun, tidak diberi ruang berkenaan dengan isu MA63 melibatkan wilayah Sabah Sarawak. Itu yang pertama. Yang kedua, tak pernah dalam sejarah negara ini juga Sabah Sarawak diberi mandat untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Jika tiba-tiba Sarawak nak mengikut Tan Sri Muhyiddin Yassin,
dengan janji barunya yang kita belum pasti, sia-sia. Dan juga ramai di kalangan ahli-ahli parlimen GPS telah pun mendapat jawatan menteri. Jadi tawaran yang telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada parti GPS untuk memperkuatkan komponen parti itu dan juga untuk mensejahterakan Sabah dan Sarawak itu sudah cukup komplit. Adakah mereka sanggup untuk meninggalkan kerajaan yang sudah terbentuk, yang sudah kuat, hanya untuk politik yang kepentingan pribadi? Jadi saya rasa nampak di situ tidak akan berlaku. Jadi daripada matematiknya itulah ke Papa Gomo. Jadi Papa Gomo ni dia tidak tahu sejarah pun. Sejarah Malaysia Papa Gomo tak tahu. Papa Gomo dia tak tahu MA 63. MA 63 kerana dalam bahasa Inggris. Jadi banyak yang ditranslate dalam bahasa Malaysia pun dia tidak komplit. Jadi Papa Gomo ni bukan ada kepakaran apa-apa pun. Dia cuma bermain sentimen kaum agama. Di situ je. Dia cerita Melayu Islam, Islam Melayu. Itu je. Jadi sebatas itulah politik Papa Gomo. Sebab itu tak layak menjadi pemimpin apa-apa. Tak layak. Sekarang ni cari makan lah. Kau cari makan dengan tun, gagak lah mengampu Papa Gomo. Kau nanti jangan kutip sabun dekat penjara sudah. Kamu tu yang nak masuk. Kamu sekarang ni hedik-hedik orang-orang yang dalam kerajaan, kamu ingat. Mungkin lepas ini adalah politik kamu yang kamu minta, yang kamu mau, yang mana kamu mengugut menteri yang kata apabila kerajaan ini tumbang, maka orang yang pertama hendak didakwa adalah Fahmi Fadzil. Ini satu ugutan Papa Gomo. Seolah-olah kamu tahu macam mana kamu nak buat orang selepas ini. Dan kamu seolah-olah sudah pun standby untuk nak membalas dendam. Ini bukan politik yang hendak Malaysia mainkan Papa Gomo. Jadi kalau inilah ayat yang kamu keluarkan bahawa apabila PN memerintah akan mencari salah laku orang yang dengan sengaja untuk menyumbat orang dalam penjara. So sampai di situ saja idealisme politik kamu Papa Gomo. Jadi saya malah nak ulah panjang-panjang banyak. Tapi setakat ini untuk itulah supaya rakyat faham. Sekian, terima kasih.